عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman fasallama alayna fab'athani fi hajah فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حدث؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. فقالت ما حاجتك؟ قلت إنها سر. قال لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Thabit, daripada Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mai dekat aku, wa ana al'abu ma'al ghilman, dan pada masa tu aku tengah main dengan budak-budak. Ini Anas bin Malik. Banyak kali kita habaq dah, dia ni khadam Nabi. Daripada kecil-kecil dia, bila Nabi hijrah dari Mekah naik ke Madinah, mak dia orang Madinah. Mak dia terus jumpa Nabi, terus bagi Anas dekat Nabi. Mak dia kata, ya Rasulullah, aku apa pun tak ada, aku ada anak ni lah. Aku serah anak ni dekat Tuan, jadikan dia khadam kau. Mula daripada hari itu sehinggalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, Anas dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Thabit dia anak kepada Anas. Dia cerita bapak dia Anas pernah cerita dekat dia semasa Anas masih budak-budak dulu. Tengah dia duk main dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba Nabi mai cari dia. Fasallama alaina, Nabi bagi salam kepada budak-budak duk main ni. Nabi kata, Nabi ni dengan budak-budak boleh bagi salam. Yang kata Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia hormat semua orang. Budak-budak pun Nabi bagi salam. Kita hari ni sama-sama orang tua pun kita memilih. Tengok setengah orang kita salam, kita tengok muka, setengah orang kita salam, muka tengok kelain kita ni, yang kata kita. Kalau yang main salam dengan kita tu orang ada ringgit sikit, orang ada kedudukan sikit, orang besar sikit, salam tengok muka sampai macam-macam tu. Tapi kalau main orang biasa ni salam sambil duk sembang sini salam, tak reti hormat orang. Nabi SAW dengan budak-budak, Nabi sampai dekat sekumpulan budak-budak tengah duk main,
Fasallama alaina. Anas kata Nabi SAW bagi salam dekat kami tengah duk main. Faba'athani fi hajah. Kemudian Nabi panggil Anas, Nabi suruh Anas pergi buat satu benda. Nabi panggil Anas ni, Anas masih tak, tolong tak pergi buat benda ni. Satu hajat Nabi suruh dia pergi tunai. Fa'adqatu ala ummi. Maka kerana dia pergi tolong Nabi buat satu benda ni, dia balik ke rumah jumpa mak dia lambat sikit. Anas ni kerana tolong Nabi, maka kerana tu dia balik ke rumah sampai lambat sikit. Fa'adqatu ala ummi. Maka aku terlambat mai kepada mak aku. Falamma jitu, Anas kata bila aku sampai di rumah, qalat, mak dia kata, ma habatat. Mak dia kata, apa yang menyebabkan hang lambat? Apa yang menahan hang sehingga jadi lambat balik? Qultu, Anas kata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Dia kata aku lambat pasal tadi Nabi mai cari aku, Nabi suruh aku pergi tolong tunaikan satu hajat dia. Maka kerana tu aku terlambat. Faqalat ma hajatu. Mak Anas ni tanya Anas, dia kata hajat apa yang Nabi suruh hang pergi tolong buat? Qultu, kata Anas, innaha sirrun. Dia kata mak, sorry mak, benda ni rahsia. Dia kata mak, benda hak Nabi suruh saya pergi buat ni, ini rahsia saya dengan Nabi, tak boleh cerita. Tuan-tuan, sejak jelitung baru ni kita baca satu hadis cerita tentang Fatimah. Kita baca cerita tentang Fatimah. Nabi SAW tengah duduk dengan isteri dia, tengok-tengok Fatimah main, Nabi bangkit tinggal semua isteri dia, disambut Fatimah, ahlan wa sahlan, panggil mai duduk sebelah Nabi dan sebagainya. Kemudian Nabi bisik dekat dia, bisik-bisik kali mula dia teriak, Nabi bisik kali kedua, lepas tu dia gelap. Aisyah tanya, Aisyah kata, Fatimah, apa yang Rasulullah bisik dekat hang tadi? Dia kata, minta maaf. Dia kata, saya tak boleh cerita, ini rahsia saya dengan Nabi. Sehinggalah Nabi wafat, baru dia cerita benda tu dekat Aisyah. Malam ni pula kita jumpa satu hadis lagi, bagaimana satu orang lagi sahabat Nabi, Anas bin Malik, budak-budak pun reti simpan rahsia Nabi SAW. Dia balik ke rumah lambat, mak dia tanya pasal apa lambat, dia kata aku terlambat pasal tadi Nabi main, Nabi minta aku tolong pergi tunaikan satu hajat dia, aku pergi buat satu kerja dia, dengan kerana tu aku lambat. Mak dia tanya dia, Nabi suruh hang buat apa? Dia kata, mak minta maaf mak, innaha sirrun, ini rahsia. Nabi suruh aku pergi buat benda tu, itu amanah Nabi bagi dekat aku, tak mungkin aku buka benda yang Nabi SAW amanahkan dekat aku. Qalat, mak dia kata, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Mak pun, mak dia kata apa? Dia kata kalau macam tu, dia kata sekali-kali hang jangan cerita rahsia hang dengan Nabi dekat seorang pun. Mak dia kata, mak pun cukup fahamnya tentang agama. Bila anak dia kata, bila anak kata kat mak dia, tak boleh cerita mak, yang ni rahsia aku dengan Nabi. Mak dia tak letak, dia tak paksa, dia tak nak korek juga cari rahsia ni. Mak dia kata kalau macam tu, kalau itu rahsia hang dengan Nabi, jangan sekali-kali dicerita dekat siapa pun. Qala Anas, kata Anas bin Malik kepada anak dia Thabit ni, dia kata wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Nabi kata, kalaulah sekiranya aku nak cerita apa yang Nabi suruh aku pergi buat tu kepada siapa-siapa, dekat hang aku tentu dah cerita. Maknanya apa? Maknanya sampai mati anak tak cerita benda yang menjadi rahsia dia dengan Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini dapat kita faham tuan-tuan, bahawa yang pertama sekali kita orang Islam kena belajar simpan rahsia. Kita orang Islam kena belajar simpan rahsia. Orang kata tiap pecah di perut, jangan pecah di mulut. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Apabila benda tu diklasifikasi sebagai rahsia, kita kena simpan. Kalau benda tu
dikelaskan dia sebagai rahsia, kita kena belajar simpan. Kerana menyimpan rahsia ini diajar oleh agama kita, oleh agama Islam. Kita tengok 2-3 hadis menceritakan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi, mereka begitu sekali dia dalam menyimpan rahsia yang Nabi SAW bagi dekat mereka. Kita pernah juga baca hadis cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila menantu dia mati, tinggal anak dia jadi janda. Anak dia bernama Hafsah. Maka Sayyidina Umar pun apabila anak dia Hafsah ni yang jadi janda ni sudah habis iddah, dia pergi jumpa sahabat-sahabat dia. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab pergi jumpa seorang lepas seorang. Dia jumpa Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Osman bin Affan. Kemudian dia jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia jumpa, dia offer anak dia yang jadi janda ni, suruh mereka ni ambil jadi isteri mereka. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, hang pun tahu anak aku sudah jadi janda, ambillah dia jadi isteri hang. Dia jumpa Sayyidina Osman, dia kata, wahai Osman, hang pun tahu anak aku dah jadi janda, ambillah dia jadi isteri hang. Pasal apa? Satu, pasal dia mau anak dia terpelihara, mendapat suami yang boleh memelihara anak dia dunia akhirat. Maka dia offer kat Sayyidina Abu Bakar, dia offer kat Sayyidina Osman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila Sayyidina Umar main offer Hafsah dekat dia kata, nanti aku nak fikir dulu. Lepas tu dia pakai tengah 1000 bahasa. Dia pergi jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pula kata, nanti aku nak fikir. Lepas tu Sayyidina Osman abang kata tak mau. Sayyidina Umar ni dia jadi berasa galak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata nak balik fikir, lepas tu pakai tengah lebutu. Dia kata, kalau mau kata tak mau, kalau tak mau kata tak mau. Jangan lu buat tengah lebutu. Tak lama lepas itu Nabi SAW masuk meminang anak dia, meminang Hafsah yang kematian suami. Kemudiannya Hafsah kahwin dengan Nabi SAW. Bila dah kahwin Hafsah ni dengan Nabi, baru Sayyidina Abu Bakar pergi cari balik Sayyidina Umar ni. Dia kata, Umar, aku tahu hang marah kat aku. Umar kata, mau tak marah, hang pakai selak begitu je, aku duduk tunggu ni, aku tak tahu cerita apa. Dia kata, sebenarnya aku tak ada kalam nak bercakap dengan hang. Hati aku ada berkenan dekat Hafsah ni, tapi aku pernah dengar Nabi ada sebut, Nabi ada berkenan dekat anak hang. Mungkinkah aku nak dipotong orang yang Nabi SAW berkenan? Maka aku simpan rahsia ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, tapi kalau sekiranya Nabi tak jadi menikah dengan Hafsah ni, aku akan menikah dengan dia. Hadis ni juga, hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ni juga menceritakan kepada kita bagaimana sahabat-sahabat ni dia simpan rahsia Nabi. Dia pegang kemas-kemas benda yang menjadi rahsia ni, sehinggalah sampai satu masa yang kalau sekiranya dibuka benda tu tidak membawa apa, baru dia buka cerita. Dan Nabi SAW bagi pesan yang cukup kita kena ambil ingat dalam hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah SAW, inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajul yufdi ila al-mar'ah wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya seburuk-buruk manusia di sisi Allah di hari akhirat itu. Nabi kata, sesungguhnya manusia paling buruk di sisi Allah pada hari akhirat itu ialah laki-laki dan perempuan, suami isteri, yang mereka ni bersama pada waktu malam, kemudian esok duk lawan cerita apa yang mereka buat malam tadi. Nabi kata, manusia yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia yang masa di atas dunia dia jadi suami, masa di atas dunia dia jadi isteri. Maka suami dengan isteri ini bersama pada waktu malam. Esok suami pergi pejabat duk cerita macam mana dia dengan bini dia semalam. Esok bini pergi jumpa jiran sebelah rumah duk cerita macam mana dia dengan laki dia semalam. Nabi kata, ini manusia sampai rahsia dalam kain, rahsia rumah tangga pun tak hati nak jaga. Manusia ni adalah seburuk-buruk manusia di hari akhirat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil ingat benda ni tuan-tuan.
Ambil ingat benda ni tuan-tuan, jangan sampai kita menjadi manusia paling buruk kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana tak boleh simpan rasa. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 108. Muka surat 108, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Baik bawah tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk. Kata olehmu wahai Muhammad, ya Allah, Tuhan yang menjadi raja kepada segala raja. Ini ayat kita selalu wirid lepas semayang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ini ayat yang kita selalu wirid lepas semayang. Kita tengok apa makna dia. Kata olehmu ya Muhammad, ya Allah, Tuhan yang menjadi raja kepada segala raja. Tu'til mulka man tasha. Engkau bagi akan raja, yakni akan kuasa ataupun akan kerajaan itu kepada mereka yang dikehendaki daripada makhluk. Siapa yang ada kuasa di atas muka bumi ni, Tuhan yang bagi kuasa tu. Dia kena ingat. Hari ini, siapa yang ada kuasa di atas muka bumi ni, siapa yang ada kuasa, dia memerintah. Dan memerintah kerajaan, sama ada kerajaan memerintah negeri ataupun memerintah sebuah negara, dia memerintah kerajaan. Benda tu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuhan bagi amanah suruh dia jaga. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau tinggal, yakni engkau cabut ataupun engkau ambil akan kuasa itu daripada mereka yang engkau kehendaki. Orang yang satu masa dulu pernah memerintah, hari ini hilang kuasa, orang lain pula ambil pemerintahan itu Tuhan punya mau juga. Dapat kuasa pun Tuhan punya mau, kuasa dah dapat, cabut balik pun itu kehendak Tuhan. Apa hikmah dia? Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengetahui. Daripada tak ada kuasa, tiba-tiba dapat kuasa memerintah sebuah negeri. Tengah untuk memerintah, tiba-tiba Allah cabut kuasa pemerintahan tu bagi dekat orang lain. Semua tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Satu masa dulu Saddam Hussein memerintah Iraq. Saddam Hussein memerintah Iraq atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mai satu masa dengan kehendak Allah, Allah bagi musuh-musuh ni masuk, akhirnya Saddam Hussein tumbang, kerajaan dia tumbang dan jadi ke dia macam yang jadi hari ini. Apa yang berlaku itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Hanya Allah yang mengetahui apa hikmah di sebalik kejadian itu. Maka dalam ayat ni Tuhan bagi tahu. Tuhan kata, wahai Muhammad, sebut benda ni. Sebut kata, ya Allah, Tuhan yang menjadi raja kepada segala raja. Engkaulah yang memberi kuasa kepada orang yang engkau mau, dan engkaulah yang mencabut kuasa itu daripada orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan engkaulah yang meliakan mereka yang engkau kehendaki dengan diberi kuasa. Orang yang dapat kuasa, dia dapat kemuliaan daripada Allah. Kemuliaan yang Tuhan bagi itu dia kena jaga. Dia jangan salah guna kuasa. Begitu. Wa tu'izzu man tasha', dan engkau hina mereka yang engkau kehendaki dengan tanggal, yakni dengan cabut raja daripadanya. Dan orang yang ada kuasa Tuhan ambil balik, maka itu satu daripada penghinaan Tuhan kepada dia. Kita benda apa pun jadi kat kita, dia mesti ada pasal, dia mesti ada sebab. Dia ada pasal, dia ada sebab musabah. Kadang-kadang nak kuasa tu orang tak bagi kat kita, ada hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang ada kuasa, sudah ada kuasa orang ambil balik, Allah ambil balik kuasa tu, ada hikmah di sebalik Tuhan ambil balik. Duduk balik, renung balik, muhasabah balik, kita akan nampak. Kita akan nampak sebab-sebab dia. Pasal apa Allah bagi kuasa dekat kita? Pasal apa Allah dah bagi, Allah ambil balik kuasa daripada kita, kita akan nampak sebab-sebab dia. Tapi sama ada bagi kuasa ataupun ambil kuasa, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair, dengan kudrat engkau ya Allah, itu khair dan itu syar. Yakni baik dan jahat. Nak jadi benda elok, nak jadi benda tak elok, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bahawasanya engkau ya Allah atas tiap-tiap suatu amat berkuasa, tiada melemah akan kita oleh sesuatu.
Tuhan Maha berkuasa. Dia nak bagi Saddam Hussein berkuasa di Iraq pun dia boleh bagi. Dia nak ambil balik kuasa daripada Saddam Hussein, bagi Amerika masuk pun dia boleh bagi. Apa juga yang Allah buat, dia ada hikmah dia. Dia ada pengajaran dia. Dia ada benda yang manusia tengok ni boleh ambil iktibar daripada dia. Kata dia dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala menyuruh Allah Taala bahawa diturunkan surah Al-Fatihah dan diturunkan ayatul kursi dan juga diturunkan ayat syahidallahu dan juga qulillahumma malikal mulk, sehinggalah kepada bighairi hisab, maka bergantung sekalian ayat itu pada arasy Allah Subhanahu wa taala. Dia kata bila Allah nak turun surah Al-Fatihah, bila Allah nak turun ayat kursi, bila Allah Subhanahu wa taala nak turun ayat syahidallah yang kita baca pada 2 bulan lepas, bila Allah nak turun ayat qulillahumma malikal mulk ini, bila Allah nak turun ayat-ayat ni, semua ayat-ayat ni bergantung pada arasy. Dan tiada antara mereka itu dengan Allah itu hijab. Antara ayat ini dengan Allah tidak ada hijab. Dan kata mereka itu, yakni ayat-ayat tadi kata, engkau turun kami kepada kampung zunub, yang di kampung dosa, dan kepada orang yang maksiat kepada engkau. Bila Allah nak turun Fatihah mai ke dunia ni, bila Allah nak turun ayat kursi mai ke dunia ni, bila Allah nak turun ayat syahidallah ke dunia ni, bila Allah nak turun ayat qulillahumma malikal mulk ke dunia ni, ayat ni seolah-olah tak mau turun. Dia kata, pasal apa? Pasal kata ayat-ayat ni kepada Allah, dia kata, ya Allah, takkan kau nak turunkan kami ke dunia yang menjadi tempat zunub, dia kata yang menjadi tempat orang berdosa. Takkan nak bagi kami ni turun ke tempat orang buat maksiat. Takkan nak bagi kami ni ayat-ayat yang mulia, ayat kursi, ayat, nak bagi kami ni turun di ke tempat orang yang duk bergelumang dengan benda-benda salah. Depa macam tak mau turun. Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada ayat-ayat ni, Tuhan kata wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tiada dibaca akan kamu oleh seorang. Tuhan kata, mana manusia yang membaca kamu, yang membaca Fatihah, yang membaca ayat kursi, yang membaca syahidallah, yang membaca qulillahumma malikal mulk ini, mana-mana manusia yang membaca ayat-ayat yang 4 ini tiap-tiap lepas sembahyang fardu, melainkan aku, yakni Allah, duduk akan dia pada hadiratul qudus. Tuhan kata, aku akan letak orang yang membaca keempat-empat ayat ni di hadapan kudus, dia kata, yakni di bawah arasy, atas barang yang ada padanya daripada kemuliaan. Dan jika tidak, nescaya aku pandang kepadanya dengan pandang aku yang maknunah, yang tersimpan rahmat, tiap-tiap hari 70 kali. Hadis ni hadis dhaif. Hadis ni hadis dhaif, tetapi dia adalah hadis. Hadis dhaif ni kita boleh guna untuk berhujah dengan orang, tetapi hadis dhaif boleh digunakan untuk dibuat amalan. Jadi kalau sekiranya kita nak baca, nak amalkan mulut kita, bila pun nak baca Fatihah, bila pun kita selalu nak baca ayat kursi, saja-saja kita nak baca syahidallah, saja-saja kita nak baca qulillahumma malikal mulk, saja-saja kita nak baca, kita boleh baca. Pasal apa? Pasal dia bersabit daripada hadis, walaupun hadis itu hadis dhaif. Begitu. Baik. Dan jika tidak, Tuhan kata, nescaya aku sempurnakan baginya tiap-tiap hari 70 hadis. Tuhan kata orang yang membaca 4 ayat ni, sama ada yang pertama, Tuhan kata aku akan sentiasa pandang dia dengan pandang rahmat yang tersimpan. Maknanya esok hari akhirat Tuhan akan bagi rahmat tersimpan nak bagi kat kita. Kalau tak ada yang tu pun, Tuhan kata yang kedua, aku akan pastikan, aku akan tunaikan kepada orang yang baca ni 70 daripada hajat dia. Sekurang-kurangnya ialah maghfirah, yakni keampunan dosa bagi mereka. Lebih baik tuan-tuan, daripada hidup menyanyi melalak tak tentu punca, baik kita baca ayat kursi. Cerita baca ayat kursi ini sabit dengan hadis yang sahih. Cerita baca ayat surah Al-Fatihah ini sabit dengan hadis yang sahih. Cuma janji hak dia main kat kita ni, ini daripada hadis yang sahih. Begitu. Dia kata, dan jika tidak, nescaya aku sempurnakan baginya tiap-tiap hari 70 hajat. Sekurang-kurangnya maghfirah, yakni keampunan dosa. Dan jika tidak, nescaya aku lindungkan dia daripada seterunya. Baca benar, kita dah baca adalah hadis sahih.
cerita tentang macam mana Abu Ayyub Al-Ansari, macam mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua orang sahabat yang mengamalkan ayat kursi, dijanjikan ganjaran kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Itu daripada hadis yang sahih. Baik, dia kata dan tiada menegak daripada masuk syurga melainkan mati sahaja. Orang yang mengamalkan benda ni insya-Allah mati dia dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, tulijul laila fil nahar. Engkau masuk akan malam pada dalam siang. Wa tulijul nahara fil lail. Dan engkau ya Allah masukkan siang pada dalam malam. Maka jadi lebih tiap-tiap daripadanya dengan barang yang kurang daripada lainnya. Dia kata siang dengan malam ni Tuhan duk bagi jadi bergiliat-giliat. Ni malam sampai pagi esok siang mai. Cuma beza dia kata kadang-kadang malam masuk dalam masa siang sikit, kadang-kadang siang masuk dalam masa malam sikit. Kadang-kadang maghrib pukul 7.30, kadang-kadang maghrib pukul 7.10 dah maghrib dah. Masa malam tu kadang-kadang awal, kadang-kadang lambat. Bila awal, bila lambat, maka dia masuk dalam masa siang. Allah jadikan malam dan siang ni silih berganti. Cuma kadang-kadang malam dia jadi panjang, siang jadi kadang-kadang dia jadi siang jadi panjang, malam jadi pendek. Masing-masing duk makan masa masing-masing. Berlakunya benda ni saling makan memakan dia antara malam dengan siang ni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita heran tak heran juga. Kadang-kadang kita 7.30 baru maghrib. Jadi kita duk set 7.30 maghrib, tengok-tengok 7.10 dah maghrib lah. Tak ada mandi lagi apa, tengok-tengok orang bang pergi apa, tengok maghrib awal. Maksudnya apa? Maksudnya siang sudah jadi, malam sudah jadi awal. Malam sudah jadi awal. Firman Allah, wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan engkau keluar akan yang hidup daripada yang mati, seperti manusia dan burung, daripada nutfah dan baithah, yakni daripada mani dan telur. Tuhan bagi jadi benda daripada mati boleh jadi benda hidup. Tuhan boleh bagi jadi benda hidup jadi benda mati. Benda mati jadi benda hidup, contohnya dia kata telur. Telur tu benda mati. Pecah telur tu keluar benda hidup. Sebaliknya dia kata Allah boleh bagi jadi benda mati daripada benda hidup. Contohnya apa? Burung hidup, daripada burung keluar telur, telur tu mati. Maka Allah boleh buat benda ni. Allah boleh bagi jadi malam, Allah boleh bagi jadi siang. Allah boleh bagi jadi malam panjang, siang pendek. Allah boleh bagi jadi siang panjang, malam pendek. Allah boleh bagi jadi benda mati keluar benda hidup. Allah boleh bagi jadi benda hidup keluar benda mati. Allah boleh buat macam mana pun. Ini yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau keluar akan yang mati daripada yang hidup, seperti mana nutfah dan juga baidah, yakni daripada manusia dan burung. Manusia hidup keluar air mani mati, air aja. Walaupun sains buat kajian dalam ada sperma, ada apa semua benda hidup, tetapi mata zahir tengok keluar air macam benda mati. Dia keluar daripada orang yang hidup. Tapi benda tu kemudiannya boleh jadi benda hidup balik. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat macam mana pun. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Maksudnya dan engkau, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberi rezeki akan mereka yang engkau kehendaki dengan tiada hisab. Tuhan boleh bagi rezeki dekat kita tanpa perlu kira. Kita kalau nak bagi apa-apa ke orang, kita kira. Orang main minta derma kat kita, minta 1,000, kita duk kira bagi 1,000 aku ada tak yang mana bagi 1,000 tu lah. Kita kira. Orang main minta 1,000, kita duk kira ramai 1,000 tak boleh mana boleh 100 boleh. Kita kira. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak bagi dekat makhluk dia tak nak kira. Dia nak bagi dekat makhluk dia, nak bagi jadi kaya raya macam Donald Trump. Berapa punya kaya dia? Buat rancangan tu masuk TV pun boleh duit. Buat rancangan dan perancis tu kita duk tengok, kita duk logo kita juga tak kaya, dia makin kaya. Gambar tu dia buat, tujuan dia bukan apa, tujuan dia nak ambil orang kerja dengan dia. Dia bagi berlawan ni daripada berapa puluh ribu orang berlawan sampai jadi ribu orang, sampai jadi ratus orang, sampai jadi apa, sampai jadi tu hak masuk televisyen tu berapa orang. Lawan lagi sampai last sekali seorang aja menang. Hak menang tu ambil kerja dengan dia.
Maknanya dia buat saringan untuk nak ambil orang kerja dengan dia. Dia boleh buat satu siri, dan siri tu jual satu dunia, lagi sedar dia boleh duit lagi. Dia dah kaya lagi duk kaya. Kaya dia ni Tuhan bagi. Manusia selalu tengok Donald Trump kaya, manusia selalu tengok Bill Gates kaya, manusia selalu tengok Sultan Brunei kaya. Manusia tidak nampak di sebalik tiga orang ni siapa yang memberi kekayaan tu. Yang memberi kekayaan tu kepada tiga orang ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang bagi. Dan Tuhan bila dia nak bagi, bi ghairi hisab, dia tak ada kira. Hang dah kaya dah berapa puluh, berapa ratus bilion duit hang duk ada, hang mau aku bagi lagi. Bagi itu daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi duk bagi bi ghairi hisab, tanpa perlu kira tentang rezeki yang Tuhan nak bagi. Yakni rezeki yang wasi'. Dia kata yakni maksud dia luas. Firman Allah, la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya. Tiada ambil orang mukmin akan orang yang kafir itu buat wali memerintah negeri. Ini satu ayat. Ini satu ayat yang menceritakan bahawa dilarang kita orang Islam ambil orang kafir bagi jadi pemerintah kita. Ataupun ambil orang kafir untuk bersetia tolong-menolong putih merah. Dia kata ambil orang kafir jadi member kancing kita. Min dunil mu'minin, daripada lain orang yang mukmin. Dua ada orang mukmin saja pilih kafir. Sedangkan mukmin dua ada yang cukup syarat sama macam syarat yang ada kat orang kafir. Tapi kita bagi dekat orang kafir, kita tak bagi kat orang mukmin. Ini dilarang oleh agama. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang buat yang demikian itu, falaisa minallahi fi syai', maka tiada ia daripada agama Allah pada suatu. Maksudnya terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa juga yang bantah perintah Tuhan, dia terlepas daripada pertolongan Tuhan. Kalau apa-apa nak jadi, Tuhan tak mau tolong. Tuhan tak mau tengok dia. Pasal apa? Pasal Tuhan kata dia silangkan. Pasal itu. Firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqatan, melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Maka haruslah memerintah mereka itu, yakni orang kafir itu, bersetia dengan lidah tetapi tidak dengan hati, yakni pada negeri yang tiada kuat orang Islam padanya. Quran bagi kita. Quran bagi pengecualian pada benda ini, kecuali bagi tempat yang orang Islam minoriti. Majoriti orang bukan Islam. Sekira-kira kalau kita nak bubuh ketua orang Islam, tak boleh. Pasal apa? Pasal majoriti dia. Bila masa pun undi kita akan kalah. Dan kalau sekiranya kita tak bagi kat dia, dia tahu kata kita tak bagi kat dia, dia akan buat kat kita. Macam yang duk jadi di selatan Thailand. Macam yang duk jadi di selatan Thailand. Dalam negeri Thailand hak besar tu orang Islam minoriti. Orang Islam minoriti. Diperintah oleh satu negeri yang semua pun orang bukan Islam. Dia jadi sampai macam tu. Semata-mata kerana dia tengok keputusan pilihan raya hari itu, nampak kawasan yang orang Islam duduk ni tak memihak kepada dia. Jadi macam yang duk jadilah. Jadi macam yang duk jadilah ni. Kalau dah sampai ke peringkat tu, Quran kata. Dia kata illa an tattaqu minhum tuqatan, melainkan bahawa takut kamu daripada mereka itu akan sebenar-benar takut. Dia boleh bunuh hangpa kalau hangpa tak sokong dia. Dia boleh bunuh hangpa. Kalau sampai ke peringkat tu, maka harus memerintah mereka itu. Harus bagi mereka memerintah negeri. Pasal apa? Pasal lawan pun dia bunuh kita. Tak pasal dia. Maka tiada bersetia dengan lidah. Tetapi kita hanya boleh mengaku kata kita setia dekat dia pada lidah. Tiada dengan hati. Hati tetap juga dengan kita. Firman Allah dalam Quran ada satu ayat Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, man kafara billah min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah turun satu ayat. Tuhan kata apa? Barang siapa yang kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha, melainkan kalau sekiranya dia dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Macam yang jadi kepada Bilal bin Rabah masuk Islam. Dengan kerana dia masuk Islam, bos dia, pengulu dia, urut dia, hang tak tinggal agama Muhammad yang hang ikut ni, aku bunuh hang. Bilal kata apa? Allahu Ahad. Dia kata Allah Tuhan aku, dia Tuhan yang besar. Tak ada ramai-ramai ni semua macam hang pada sembah.
Dia kata tak apa, hang ketegang, hang bantah, hang nak tunjuk hang kuat, hang nak lawan aku. Heret di tengah padang pasir. Ikat kaki tangan, heret di atas batu besar. Terkopok isi daging belakang badan Bilal bin Rabah ni. Nabi SAW bila tengok benda tu, Nabi menangis. Nabi menangis. Turun ayat ni kepada Nabi. Tuhan kata, man kafara billah min ba'di iman. Barang siapa yang dia jadi kufur dengan Allah selepas dia dah beriman. Illa man ukriha, kecuali kalau sekiranya dia dipaksa untuk mengaku kafir. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dan hati dia tenang dengan iman, maka dia tak dianggap berdosa. Turun ayat ni, Nabi panggil sahabat dia, tolong siapa-siapa menyusup masuk sahabat dekat Bilal. Kalau sekiranya pengulu dia mau dia mengucap kata dia tinggal agama Muhammad, ucaplah tak apa. Mengucap kalimah kufur kata tinggal Islam tak apa. Pasal apa? Pasal dia ukriha, pasal dia dipaksa. Dengan syarat apa? Hati Bilal tetap tenang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang duk cari jalan, tidak dapat Bilal, bisikkan Bilal, Nabi kata hang mengucap kata hang tinggal agama pun tak apa. Hati hang saja beriman kepada Allah. Bilal kata tak mau. Allahu ahad. Itu dia yang kata Bilal bin Rabah. Tapi kalau dia mengucap kata dia tinggal agama Islam pun tak salah, tapi dia tak mau mengucap macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan yang macam tu tidak salah kalau sekiranya memilih orang yang bukan Islam menjadi pemerintah negeri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan menakutkan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya bahawa murka ia atas kamu. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah taala itu tempat kembali di akhirat itu, maka balas Allah akan kamu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Tuhan kata, dan katalah olehmu wahai Muhammad, kalau kamu sembunyi, bukan kalau kamu sembahyang, dia tulis sembahyang salah. Qul in tukhfu maksudnya sorok, sembunyi, bukan maksud dia semayang, dia salah hijab. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, jika kamu sembunyi barang yang di dalam hati kamu, ataupun kamu nyata akan dia, nescaya diketahui akan dia oleh Allah. Kita wasara apa yang kita ingat dalam hati kita, tak bagi orang tahu pun Tuhan tahu. Kita bercakap lain, sebenarnya hati kita ingat lain pun Tuhan tahu. Dalam kisah Bilal bin Rabah tadi, kalau sekiranya dia dipaksa suruh kata dia keluar daripada Islam, mulut dia kata okeylah aku mengaku aku tinggal agama Muhammad ni. Mulut dia kata begitu, hati dia ingat apa? Hati dia ingat dia kok mana pun Islam, dia beriman kepada Allah. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati satu-satu orang manusia. Maka ayat ni Allah Subhanahu wa taala jelaskan benda ni. Allah kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu sorok satu benda dalam hati kamu pun, au tubduhu, ataupun kamu pergi cerita ke orang dengan mulut kamu pun, ya'lamhu Allah, Tuhan tahu hak sebenar dalam hati kamu apa, Tuhan tahu. Dan menghisap Allah Subhanahu wa taala akan dia, Allah akan hisap dia berdasarkan hati dia macam mana. Mulut dia mengaku kufur pun Tuhan tahu hati dia beriman, Tuhan menghisap dia berdasarkan hati dia ingat macam mana. Firman Allah, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan mengetahui ia, yakni Allah, barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang ada dalam bumi. Tuhan bukan dekat tahu hati kita, dalam perut bumi ni ada apa pun Tuhan tahu. Kita ni tengok ke atas, bawah kita tak tahu lah. Empangan apa bawah ni, nak di Kedah tu pedu ke apa kan. Bila kemarau air kering, baru tahu kata ada kubur ni bawah. Masa air penuh siapa pun tak tahu. Bila kering, tengok ni nampak macam kawasan perkuburan, nampak macam ada batu nisan ni apa-apa semua. Baru pergi siasat tanya orang yang umur tua-tua dalam kampung tu, baru mereka kata betul dulu ada simpan orang di situ. Demikian keteknya ilmu kita ni. Kita tengok tak tahu apa ada dalam. Kerana yang baru tahu apa ada di dalam. Allah Subhanahu wa taala tak macam tu. Allah Subhanahu wa taala bukan takat dia tahu kita ada bergerak jalan atas perut bumi ni, kita duduk berjalan, hati kita ingat apa? Hak doa ada dalam bumi ni, Tuhan tahu apa cerita. Ni bila nak jadi gempa bumi, Tuhan tahu.
Tuan-tuan tengok National Geographic TV3 baru 2-3 malam lepas tuan-tuan tengok. Mereka buat satu dokumentari cerita pasal ni, natural disaster dia panggil. Apa nama ni disaster ni? Apa maksudnya? Kemusnahan gambar. Bencana alam ni. Dia nak cerita pasal natural disaster ni, dia cerita pasal ribut, pasal taufan, dia cerita pasal puting beliung, dia cerita pasal gunung berapi, dia cerita semua. Orang putih dia buat kajian tentang benda ni. Kita duk tengok tu dia. Nak jadi tu Allah tahu dah. Sampai di ujung rancangan National Geographic yang TV3 bawah ni, di ujung rancangan tu dia kata apa? Dia kata ada pakar yang mengandaikan tsunami yang jadi hari itu tu bukan ekoran daripada gempa yang berlaku dekat dengan Aceh tu, bukan. Tsunami yang jadi itu adalah hasil daripada gempa yang jadi setahun dulu. Dia kemukakan teori ni apa? Pasal apa dia kata lagu tu? Benda tu jadi, gempa jadi setahun dulu. Setahun punya olak duk main tu, olak tu duk main setahun. Lepas tu dia sampai di sini, baru dia jadi. Berbetulan dengan gempa yang jadi dekat dengan Aceh. Dia kata, dia bawa main teori dia pak. Dia bawa main teori dia pak. Benda tu semua tuan-tuan, bila kita tengok, kita nak kena kait satu. Allah tahu benda ni semua. Dan dia kata pula ni, akan datang beberapa negara, dia buat satu peta dalam dunia, dia buat lingkaran api ini. Beberapa negara yang tunggu turn bila nak jadi. Benda ni macam time bomb. Bila dia nak meletup, tak tahu. Tuhan saja yang tahu. Kajian pakar seismologi buat kajian ni, tak boleh nak dapat tepat. Tak boleh dapat tepat. Amerika berapa punya hebat, berapa punya pandai saintis yang ada kat mereka, berapa punya sophisticated instrumen yang ada dekat mereka, dia tak boleh nak menjangka dengan tepat bila nak jadi. Mereka tak boleh nak menjangka kalau jadi itu angin dia beras macam mana. Mereka tak boleh nak jangka. Mereka cerai cekak tak kena. Kan mereka tak cekak kena. Nak main dengan Tuhan ni tak boleh. Nak main dengan Tuhan ni, Tuhan suruh kita kaji. Tetapi kajian kita tu tak akan dapat tepat. Kerana ilmu Allah yang paling tepat. Benda nak jadi ni, ribut, taufan, banjir, gempa bumi, gunung berapi nak meletup, siapa pun tak tahu bila betul-betul nak jadi. Cuma manusia ni Allah biarkan mereka dalam keadaan ketakutan. Takut saja, tak tahu bila nak jadi. Takut. Ni yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu dalam ayat wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan mengetahui Allah barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang ada dalam bumi. Atas langit 7 lapis ni bila yang hujan nak turun tanpa henti ni, bila? Tak tahu. Dalam perut bumi ni apa nak jadi? Satu hari esok yang Quran kata bila mai kiamat ni bumi berpecah, langit terbelah apa semua ni, macam mana rupa bila jadi ni, kita tak boleh nak bayang. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan tepat bila benda tu nak jadi. Kalau dia jadi macam mana, Tuhan tahu semua. Firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa, dan setengah daripadanya ialah mengazab orang yang memberi kuasa perintah kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala dia maha berkuasa nak buat apa saja. Firman Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair muhdara. Sebutlah olehmu wahai Muhammad hari yang mendapat tiap-tiap seorang akan barang yang dikerjakannya, sama ada daripada kebajikan, dan itu hadir ia di hadapan muka. Ayat ni nak cerita bila mai hari kiamat, rekod amalan buat mai depan muka kita. 50 tahun kita hidup, 75 tahun kita hidup, 100 tahun kita hidup, 100 tahun punya rekod kita buat daripada akhir balik sampai hari kita mati. 75 tahun punya rekod daripada akhir balik sampai hari kita mati. Berapa tahun kita hidup, berapa banyak rekod yang malaikat rakib dan atid tulis, pada hari kiamat Tuhan kata dia buat mai depan kita, bagi kita tengok balik satu-satu. Bagi tengok balik, hak kita lupa tu Tuhan tak lupa. Masa umur 18 kita pergi buat apa? Kita lupa dah. Kita lah umur dah 48, kita lupa dah apa kita buat masa umur 18. Buka ada kan.
Ada tulis umur 18 hang buat apa, hang pi mana, pi bagi sakit hati mak hang ke, hang pi buat kerja salah, buat maksiat, pi berzina dengan orang ke, pi mencuri ke, pi belajar minum arak ke, pi apa semua tu ada dalam rekod amalan. Maka Tuhan sebut dalam ayat ni, Tuhan kata yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Sebut olehmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong dihabaq dekat umat manusia ni bahawa akan mai satu hari yang pada hari itu mendapat tiap-tiap seorang akan rekod amalan dia, apa yang dikerjakannya, sama ada baik ataupun buruk, hadir ia di hadapan muka. Tuan-tuan, jangan ingat kita buat semua habis, tak habis ni. Apa juga yang kita buat, baik benda salah, baik benda baik, semua dicatat, semua tu akan main balik kat kita. Buka tengok balik, kita mati umur 65. Umur 55 baru betul-betul kita jadi baik. Sebelum 55 tu, 15 sampai 55 tu jenuh kita nak jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Dan barang yang dikerja daripada jahat itu, maka cita-cita ia bahawa jadi antaranya dan antaranya masa yang jauh sudah. Kalau sekiranya orang ni masih hidup, dia banyak buat benda jahat, bila mai hari hisab besok ni, rekod amalan mai tembak depan dia, duk tengok, duk nampak jahat aja yang dia buat. Oh, dia kata daripada umur aku 15 aku akan balik, buka semuka jahat semua. Buka duk jumpa jahat aja. Bila dia jumpa jahat ni, apa dia kata? Law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah. Orang ni dia akan ingat dalam hati dia. Dia kata kalaulah boleh hari hisab ni dilambatkan daripada dia. Takut bila tengok ni. Bila tengok ni, dia tahu dah dia nak pergi belah mana. Dia nak pergi ke syurga ke, dia nak lepas ke neraka. Bila tengok ni, lepas semuka, dia tahu dah mana dia nak pergi. Maka bila dia nampak rekod yang buruk macam ni, dia ingat dalam hati dia. Dia kata alangkah baiknya kalau sekiranya hari hisab ni lambat. Aku tak mau jumpa hari hisab. Dia tak mau tengok rekod amalan dia sendiri. Dia tak mau tengok. Maka tiada sampai kepadanya. Kalau boleh rekod amalan itu sampai langsung kat dia. Dia tak mau tengok. Dia kata. Firman Allah, wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan menakut akan kamu oleh Allah Ta'ala akan dirinya, maka hendaklah pelihara segala syuruh dan segala cegahnya. Tuhan pesan dekat kita, maka hidup atas dunia ni takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan hidup buat benda-benda salah, benda-benda tak betul, benda-benda maksiat, benda-benda nak jadi dosa. Jangan buat. Kita susah, kita mati keluarga, kita susah. Jangan buat benda-benda macam ni. Pukul 2, pukul 3 pagi tidur yamsing, duk ya-ya-i di mana ke, balik pukul 2, pukul 3 pagi mabuk, tunggil langgang. Jangan duk buat benda-benda tak elok. Tak bagus benda-benda macam ni. Dia bukan buat habis di situ. Dia buat esok ni, dia nak buka balik cerita ni. Bila buka esok ni, hang menyesal, tak ada guna. Macam tu. Firman Allah, wallahu ra'ufun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu kasih sayang dengan segala hamba-Nya. Tuhan sayang kat kita. Tuhan sayang kat kita. Dia bagi kita jadi atas dunia ni, dia bekalkan otak boleh fikir, dia bagi dekat kita ilmu pengetahuan, dia bagi dekat kita rezeki untuk hidup, dia bagi dekat kita rumah tangga, anak pinak semua ada, dia bagi dekat kita sebuah negeri, sebuah negara yang aman damai, dia bagi semua dekat kita. Tuhan sayang kat kita. Pasal apa kita buat spoil apa yang Tuhan bagi kat kita? Pasal apa kita suka nak buat bagi jadi karut? Pasal apa kita suka nak buat bagi jadi kelam kabut? Pasal apa kita suka nak kocok bagi jadi berkelingkah, bergaduh, bermusuh dan sebagainya? Pasal apa kita suka benda tak elok daripada benda elok? Ini Tuhan Allah. Dan turun tak kala kata orang kafir, tiada kami sembah asnam itu melainkan kerana kasih akan Allah. Ini ayat yang berikut dia pula turun pasal apa? Pasal orang kafir kata kami sembah tok kong ni pasal kami sayang Tuhan, kami sembah tok kong. Pula apa ni? Kami sembah tokong. Nabi Muhammad mai doa abang tak boleh sembah tokong, sembah Allah. Dia kata kami sebenarnya sembah tokong ni pasti kami sayang Allah lah. Macam mana lagu tu kata?
Dia kata kerana kami sayang Allah, kerana kami hormat Allah, kami ini manusia orang banyak dosa. Jadi kami yang banyak dosa ni nak direct pergi jumpa Tuhan, nampak kami tak respect Tuhan. Kami sembah benda ni, suruh benda ni tolong abang dekat Tuhan. Pasal apa? Dia batu, kayu, dia tak ada buat benda dosa. Dia bersih. Maka kami sembah dia yang bersih, dia tolong abang dekat Tuhan, kami mau apa? Kami sembah dia ni kerana kami sayang Tuhan. Orang kafir kata begitu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya menghampir mereka itu, yakni asnam akan kami kepadanya, supaya asnam ni tokong ni jadi middleman, dia orang tengah. Kami minta kat dia, dia tolong abang kat Tuhan, dia tolong introduce kami dekat Tuhan. Tu tujuan kami semua tokong. Kalau kita rasa kita ni orang tak apa baik, orang jahat, kita nak pergi jumpa orang-orang alim ni terganti pakai orang lain yang tolong kat dia, abang aku nak tanya orang benar. Dia pun pakai logik tu. Jadi kami ni, kami tahu kami manusia, dosa banyak, kesalahan banyak, dia buat benda salah banyak. Jadi kami nak direct dekat Tuhan ni tak patut salah. Kami sembah tokong ni. Tokong ni batu, kayu. Jadi dia tak ada dosa, batu, kayu tak ada apa. Kami sembah dia, dia tolong abang kat Tuhan. Mereka kata macam tu. Maka turun ayat ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang cakap macam tu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu betul-betul kasih kepada Allah macam yang kamu kata, maka hendaklah kamu ikut akan aku, yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh Nabi Muhammad dia apa kata betul, hamba kata hamba sayang Allah, pasal tu hamba sembah tokong ni. Okey, Tuhan Allah beritahu apa? Allah kata kalau betul hamba sayang Allah, bukan ikut tokong ni, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Dia kata, yang ini ikut pada segala suruh dan tegah aku, nescaya kasih akan kamu oleh Allah. Kalau kamu ikut apa yang aku kata, Allah akan kasih dekat kamu. Sebab hak aku kata, hak Allah suruh kata. Betul tak hamba sayang Allah? Kalau betul, ikut apa aku kata. Kerana hak aku kata, Allah suruh kata. Maka hampa ikut aku bermakna hampa nak ikut Allah. Hampa sayang dekat aku bermakna hampa nak sayang Allah. Kalau hampa sayang aku, Allah akan sayang hampa. Nabi SAW kata begitu. Dan mengampun Allah bagi kamu akan segala dosa kamu. Ayat ni lah orang kita dah guna. Dia buat ayat pengasih. Kan? Mayang dah apa dah, hidup jampi, minyak senyum-nyum apa dah, lepas hidup balik akan tempat orang perempuan. Baca ayat Quran pula, pergi buat benda perakat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Dia hadis orang tu. Katakanlah kalau sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku. Dia kata, kali macam ni sekali. Ada orang yang tanya saya. Dia tanya ni. Soalan macam ni buat orang yang tanya. Dia kata, Ustaz, ni macam kita duk guna ayat-ayat ni tak apa. Dia kata guna untuk apa? Taklah dia kata kita nak bagi satu orang sayang tak kita. Satu orang tu siapa? Satu orang tu siapa? Taklah orang lah. Lagu tak apa nak abah? Orang lah. Kita kata kalau hak satu orang tu isteri kita, kan? Kita baca ayat ni bukan dengan ingat tangkai ke apa kan? Baca ayat ni sebagai ayat Quran. Tak nak ingat kata pelik-pelik. Aku baca ayat Quran. Dan lepas itu kita minta doa supaya bini kita jadi sayang kat kita. Bini tak sayang dekat lelaki ni pun banyak lah ni kan. Jadi lebih mana pun dia tak. Bini dia jadi tak sayang dekat lelaki. Pandai kepala. Saya telefon ni kalau nak angkat, tiap-tiap kali bunyi nak angkat, tak boleh buat apa-apa. Cerita macam ni banyak. Ni Ustaz ni, Allah saya duduk dengar kesiat Ustaz tu cerita-cerita lah Ustaz jadi kat saya. Jadi macam mana? Bini saya ni dia tak mau kat saya. Lepas apa dia tak mau kat hantar semayang subuh pun. Dia kata bukan pasal tu. Ni dia duduk ofis dia ni, satu bos baru tukar main. Bini saya ni jadi dia punya sekretari dia lah. Bos dulu okey, kira time semayang cukup time suruh balik, hampir balik lelaki yang duduk tunggu di rumah. Bos dulu dia kata mai bos baru ni lalu nak tarik masa tu kerja sampai pukul 10 malam, pukul 11 malam di pejabat. Tak akan merepek tu dah. Dia kata tu dah lepas daripada time office, bini hang tak patut tunggulah. Beritahu terus terang, dia kata bos sorry lah saya ada suami di rumah, ada anak-anak di rumah, saya kena balik.
Saya kata kat dia macam tu lah. Dia kata kat diri dia. Saya kata kat dia macam tu lah. Ustaz tahu dia kata apa kat dia? Dia kata, abang saya berhenti kerja, baru abang tahu langit tinggi rendah. Dia ukur saya pula. Jadi dia kata kat dia, payah saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja, baru abang tahu langit tinggi rendah. Gaji abang bukan cukup, nak cara kita. Dia mula nak sengat. Bila sengat, kau ni sengat gaji abang bukan cukup ni. Anak bercerai ni sampai ni. Tadi saya kerja ni okey sikit. Tak, bos saya kata tunggu. Dah satu pasal lah dia kata. Lepas tu Ustaz sampai pukul 11, pukul 12 malam. Dan nak tidur dah SMS tu masuk. Pula handphone bini, SMS tu masuk. Kita nak ambil dia pun nak ambil. Lagu nak main cukup korang. Kita nak ambil, tengok siapa hantar SMS sekarang pukul 11, pukul 12 malam ni. Oh dia pun lagu berebut nak ambil. Lari masuk bilik ayam kunci tidur baca. Ini nampak ini je lah dia. Jadi dah karut ni jadi macam ni. Jadi nak buat terang mana akhirnya jatuh ke tangan dia. Baca-baca bos dia ada hantar SMS. SMS apa? 12 tengah malam dia. Cakap macam mana? Dia kata ni marah saya lah. Dia tak marah lah Ustaz. Dia kata, tapi marah lah dia kata. Tak marah Ustaz tapi marah ni tengah marah ni. Benda macam ni bukan satu kes. Tak tahu berapa banyak kes duduk dalam ni. Nampak tak? Jadi bila jadi macam ni, dia lagu nak tanya pula, boleh ke tak boleh ni? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita ayat ni tak ada kena mengena dengan pengasih apa-apa semua ni. Dia tak ada kena mengena. Ayat ni nak cerita kalau kita sayang Allah ikut Nabi. Bukan kata kalau kita sayang Allah ikut Tok Syekh ni. Tok Syekh ni belum tentu dia tak betul lagi. Kalau kita sayang Allah ikut Nabi, Nabi tentu betul. Ini ayat yang diturunkan, jangan disalahgunakan dia. Nah, firman Allah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala itu Tuhannya amat mengampun, lagi amat rahim, amat penyayang dia. Firman Allah, qul kata olehmu wahai Muhammad, atiiullah wa rasul. Taat olehmu akan Allah dan Rasul pada barang yang suruh ia akan kamu daripada tauhid. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Allah suruh kita buat apa? Allah suruh kita mentauhidkan dia. Bila masa pun Allah kita satu saja, Tuhan kita satu saja. Apa dia kata? Kita kena ikut. Firman Allah, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika berpaling mereka itu, bahawasanya Allah Taala itu tidak kasih ia akan segala kafir, akan disiksa mereka itu. Siapa yang berpaling tak mau ikut Islam, Tuhan hilang kasih dekat dia. Siapa yang berpaling daripada Islam, Tuhan hilang kasih dekat dia. Tuhan jadi tak sayang dekat orang yang tinggal Islam, tinggal agama Tuhan. Kata dia, kisah pilihan Adam. Firman Allah, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bahawasanya Allah Taala telah memilih dia akan Adam, akan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas sekalian alam. Al maksudnya keluarga. Allah sebut khusus dalam Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Ibrahim dan keluarga dia, memilih keluarga Imran ke atas sekalian alam ini dengan dijadikan anbiya daripada keturunan mereka ini. Ni nama-nama yang disebutkan ni, keturunan dia semua kebanyakannya jadi nabi-nabi, dia kata. Maka umur Nabi Adam 960 tahun. Nabi Adam. Ini dia panggil apa? Teori apa? Teori evolusi. Kan, teori evolusi. Orang dulu umur sampai ribu-ribu tahun, sampai ratus-ratus tahun. Lama proses evolusi. Sampai hari ini dia main 50-55 dia bisa nak jalan. Dia main 40 dia main. Tak lagi lagu sakit kaki, tak lagi pinggang lagu jadi lagu mana, tak lagi dia duduk tak pakai semput nyawa tak lepas, tak lagi dia jadi apa macam-macam. Pasal apa? Pasal evolusi. Dia ada main tu. Kalau dulu ada dinosaur, lah ni ada pokeh. Pokeh tu daripada dinosaur dulu lah. Evolusi. Dia duduk halu dia jadi kecil. Jadi macam tu. Okey. Dulu cerita Nabi Adam dulu tinggi macam mana, berapa harta, berapa apa dia main sampai zaman Nabi Muhammad pun dah kecil dah. Dia main zaman kita, dia main tak tahu berapa tahun lagi dunia ni nak ada, dia jadi lagu budak dia dah 2 ada 3 dia jadi lagu tu.
kan, evolusi. Dia jadi macam tu. Tak tahu betul tak betul. Yang ni teori orang putih. Betul tak betul tak tahu. Tapi bila baca ni nampak macam betul. Macam tu. Nah, baik. Jadi dia kata Nabi Adam alaihi salam dulu 960 tahun umurnya. Nabi Nuh 1050 tahun. 1050 tahun. Nabi Ibrahim 170 tahun. Dia korang. Memang dia korang dah. Ini pada perkiraan kalender Islam, tuan-tuan. Baru ni sahabat bagi nama satu address website Islamic City /time prayers /convert TTASP. Tuan-tuan balik buka website ni. Dia keluar main satu kalender. Kita hari ni duk kira umur kita berdasarkan kalender orang putih. Duk sambut birthday kita pun ikut kalender orang putih. Tapi bila main Maulid Nabi, kita duk kira Maulid Nabi ikut kalender Islam. Bila tanya Nabi wafat umur berapa, kita kata umur 63. Itu kira kalender Islam. Tapi kita sendiri tak tengok kalender Islam. Tuan-tuan tahu tak kalender Islam berapa hari bulan? Tuan-tuan bila kata. Kita pun tak tahu. Pasal mak ayah kita pun tak tahu dan dia pun tak beritahu. Dia nak beritahu macam mana pasal dia pun tak tahu. Di sini dulu. Dalam website yang kita bagi address tadi ni, dia ada. Bila tekan tu Islamic City Islamic City /time prayer ni, tuan-tuan akan tengok dia keluar macam tu. Tuan-tuan masuk hari bulan orang putih, beranak apa hari bulan. Kata 7 hari bulan 7 tahun 77 misalnya dia dah. Tekan Hijri. Tekan Hijri, zoom dia keluar. Berapa hari bulan Safar misalnya tahun berapa. Dia keluar. Baru kita tahu kalender Islam kita lahir berapa hari bulan. Baru kita tahu ada orang di sahabat ni. Islamic City ni depan ni satu website yang dikendalikan oleh orang Islam yang betul-betul komited untuk Islam. Tentu masuk sekali-sekali website depan ni kita tengok berapa punya bagus tu ada dalam. Kita masuk tekan dia tarikh lahir kita ikut kalender orang putih. Tak ada nak bilang satu, keluar merah. Keluar Maidah berapa hari bulan Rabiul Akhir tahun berapa. Kita kira lah ni 1426 Hijrah, tolak tahun nak kita lahir tu. Kalau hari ni kita umur 40, kalender Islam umur 40. Kita duk ingat tu bila kira lagu nak pergi muda lagi dah, dia lagi tua. Kita ni kalau boleh nak make up bagi lagi muda. Tak boleh muda. Dia kelas lagi 2 tahun. Kalau orang umur 40, dia kelas lagi 2 tahun. Kalau orang umur 80, dia nak kelas lagi 4 tahun lagi. Dia duk kata saya tahun ni 80. Kalender Islam 80. Saya tahun ni kena 40. Kalender Islam 40. Nah, kalau korang pada tu dia korang lah. Dia lebih setahun dia ada perkiraan dia. Tuan-tuan, kita balik tengok website tu, kita tahu umur betul kita berapa. Kalau ikut perkiraan macam yang dikira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim masih umur 170 tahun. Firman Allah, zurriyatan ba'duha min ba'din. Zuriat setengah daripada setengah. Sama-sama nama hak Tuhan sebut tadi, zuriat mereka campur main, maka akan keluar lagi campurlah zuriat di atas muka bumi ini. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Sambung dia kata kisah beranak Maryam, mak Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah, idh qalat imra'atu Imran. Ini baru main ni cerita yang kata surah Ali Imran. Ini baru dia nak main. Imran ni siapa? Kita dah abang awal-awal masa nak baca surah Ali Imran itu. Imran adalah bapa Maryam, tuan Nabi Isa. Imran ini. Baik, firman Allah, idh qalat imra'atu Imran. Ketika berkata oleh isteri Imran yang bernama Hannah. Isteri Imran nama dia Hannah. Tak kala berumur ia, yang dia dah jadi tua dan ingin akan anak. Dia ni umur tua dah, tak dapat anak lagi. Imran ni dia pun dah tua dah. Isteri dia Hannah tak dapat anak lagi. Imran dengan Hannah menikah, tak dapat anak. Sampai tua anak tak dapat lagi. Maka doa dia dan berasa ia dengan bunting. Dia minta doa dekat Allah. Umur dah tua dah, berasa macam tak boleh beranak dah. Tuhan bagi juga rezeki anak dekat dia. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Doa dia kata, wahai Tuhanku,
bahawa aku bernazar bagi engkau ya Allah, yang dalam perut aku ni daripada anak ini merdeka daripada segala pekerjaan dunia. Dia minta doa dekat Tuhan, minta Tuhan bagi anak dekat dia. Dah tua dah, Tuhan bagi dia anak. Bila dia sedar kata dia pregnant, bila dia sedar kata dia dah mula mengandung, dia terus nazar. Dia kata aku punya duk tunggu anak ni beratus tahun lama masa ni duk tunggu nak dapat anak ni. Hari ni alhamdulillah Allah bagi aku pregnant, bagi aku mengandung. Aku nazar dekat Tuhan, aku dapat anak ni tu, aku tak tahu bagi dia kerja apa. Anak aku ni bila lahir itu, aku tak tahu bagi dia kerja apa. Dia ni merdeka daripada segala kerja dunia, semata-mata khidmat kepada Baitul Maqdis saja. Aku dapat anak ni tu, aku nak bagi dia jaga Baitul Maqdis saja. Aku tak bagi dia kerja apa. Saya ada satu sahabat dulu tuan-tuan. Sahabat cukup kamping, cukup rapat, close dengan saya. Anak semua perempuan, laki-laki seorang. Laki-laki seorang. Dia abang pada saya, dia kata, Ustaz, saya ni anak seorang laki-laki ni, kok mana pun dia dah, kok mana pun nak bagi dia hafaz Quran. Dan dia orang ada duit. Sahabat ni dia orang ada duit. Saya kira macam ni Ustaz. Anak ni kalau dia pergi hafaz Quran itu, kalau dia habis dia jadi satu orang yang hafaz Quran, dia tak payah kerja apa. Dia pergi jadi imam masjid kampung kami ni, cukup saya bagi gaji dia setiap bulan. Dia memang ada duit. Dia memang ada duit. Saya ingatkan ni satu kan. Alhamdulillah anak dia masuk sekolah agama apa semua sampai form 5, habis masuk Mahat Tahfiz sampai habis 30 juzuk hafaz, periksa lulus, tak lama lepas itu accident mati. Macam mana kesian lah kat dia. Saya close sangat dengan dia. Saya dapat tahu dulu daripada dia, dapat tahu pasal dia keluar pergi makan kenduri. Masa tu handphone tak bawa. Bila jadi kejadian ni, perempuan dia pun tak ingat kat saya. Saya kawan baik dia, telefon kat saya. Saya tahu dulu daripada bapak pada budak ni tak. Apa nak buat? Dua-dua mak pak ni sedih, Allah yang mengetahui. Kita pun nak cakap pun jadi tak pandai tuan-tuan. Nak cakap pun kita tahu dia menanggung benda ni. Kita nak pergi cakap apa pun kita boleh cakap, tapi dia menanggung benda ni. Tuan-tuan, tu dia orang tu punya nak ni Allah bagi kat dia. Saya kata kat dia, apapun nanti Allah sayang dia. Yang Allah bagi kat dia ni terbaik untuk dia, tak ada lebih baik daripada ni. Dia baru komplit 30 juzuk, baru komplit, periksa clear semua, baru tak keputusan aja, Tuhan ambil dia. Makna dia tak ada nak buat dosa apa pun dia tak ada buat. Dia pi Tuhan ambil dia dengan 30 juzuk Quran tegak dalam ingatan dia. Saya kata yang terbaik untuk dia. Kalau kita minta yang lain tak akan lebih baik daripada yang ni. Boleh kata lah tuan-tuan, tapi sedih mak bapak yang menanggung ni. Tuan-tuan, macam mana orang nak satu benda, Allah bagi kat dia. Imran dengan isteri dia Hannah, sampai umur tua anak tak dapat. Sampai doa kat Tuhan ni, minta ya Allah bagilah seorang pun tak pada zuriat dekat aku, seorang pun tak pada untuk menyambung keturunan aku. Tuhan bagi. Bila sedap diri mengandung pada usia yang mustahil mengandung ni, betul-betul Tuhan nak bagi dia. Terus ingat satu, dia kata apa? Aku bernazar apa yang ada dalam perut aku ni muharrara, dia akan merdeka daripada kerja dunia. Aku akan pastikan dia menjadi khadam di Baitul Maqdis misalnya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka terima olehmu daripada aku. Dia doa dekat Tuhan, terimalah nazar aku ni, kerana bahawa engkau ya Allah, engkau lah Tuhan yang amat mendengar lagi amat mengetahui dengan segala niat hamba. Dan mati Imran, dan ia yang isterinya Hannah mengandung bini dia. Lepas kematian Imran ni, bini dia mengandung dan bawa kandungan tu. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka tak kala beranak ia akan dia, berkata ia, yakni berkata isteri Imran ni, hai Tuhan aku, bahawa aku beranakkan dia perempuan. Dia kata, sedangkan adalah harap ia gulam, yakni laki-laki, kerana tiada boleh jadi pegawai masjid melainkan laki-laki. Beranak keluar mai perempuan. Allah. Dia kata aku bernazar dah, aku dah nazar dah, kalau sekiranya budak ni keluar mai, aku nak bagi dia jadi khadam Baitul Maqdis.
Kerana aku duk ingat anak ni nak keluar main laki-laki. Bila jadi laki-laki, dia pergi jaga masjid, cantik lah. Perempuan nak pergi jaga masjid macam mana? Perempuan saat lagi dia ada hari dia cuti, saat lagi dia susah kalau orang perempuan jaga masjid ni. Jaga masjid ni kena laki-laki. Dia tiba beranak-beranak main tengok-tengok perempuan. Jadi Hannah, isteri Imran ni, dia tengok-tengok perempuan, dia pun jadi tak macam yang dia nak. Jadi begitu. Wallahu a'lamu bima wada'a. Dan bermula Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan barang yang telah beranak dia. Tuhan tahu. Masa dia minta anak-anak, Tuhan tahu dah. Tuhan bagi lahir, bagi dia mengandung, Tuhan tahu dah. Yang mengandung nak keluar ni anak perempuan, Tuhan tahu dah. Dia nazar kalau keluar anak ni nak bagi jadi orang jaga masjid Baitul Maqdis, Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan bagi jadi anak perempuan juga. Tengok macam mana. Walaisa zakaru kal unsa. Dan tiadalah laki-laki macam perempuan. Kerana tiada patut bagi khidmat Baitul Maqdis. Sebab ba'ifnya. Orang perempuan nak pergi jaga masjid, susahlah. Ba'if. Orang perempuan ni. Lagi nak pergi angkat dan turun angkat ni, jadi nampak tak elok orang perempuan buat kerja. Nak gulung-gulung kapet, nak susut. Orang perempuan nak buat kerja ni tak elok, saya kata. Dan auratnya, lagi orang perempuan ni, dia nak kena jaga aurat, dia nak kena apa, saat lagi nak basuh lantai masjid, nak basuh apa semua, angkat kain naik sikit, aurat dah terbuka. Orang tengok tak elok. Dia orang perempuan ni payah bila dia buat benda-benda macam ni. Dan barang yang berlaku dengannya daripada haid dan sebagainya. Dia kata dia main pula, dia cuti. Nak main masjid pula tak boleh, nak buat kerja dalam masjid tak lagi apa. Payah, dia kata. Dan muhtamil daripada kalam Allah, jadi maknanya tiada laki-laki yang engkau tuntut itu seperti perempuan yang aku bagi ni. Tuhan kata, aku bagi perempuan. Tapi perempuan yang aku bagi dekat hang ni bukan sebarang perempuan. Hang nak anak laki-laki, aku bagi anak perempuan. Tapi anak perempuan yang aku bagi ni, Tuhan kata dia bukan sebarang perempuan. Dia kata, kerana ini perempuan wali. Maryam ni wali, dia kata. Dan ibu kepada Nabi. Maryam ni esok dia nak jadi mak kepada satu Nabi, iaitu Nabi Isa. Ini bukan sebarang perempuan. Yang zahir pada tangannya dan pada tangan anaknya beberapa karamah dan mukjizat yang besar-besar. Dan Maryam ni Tuhan kata dia itu akan jadi wali. Pada diri dia akan zahir beberapa karamah. Di antara dia apa tuan-tuan? Di antaranya Maryam apabila Nabi Zakaria ambil dia simpan dekat satu mihrab. Sekali-sekala Nabi Zakaria naik di melawat dia. Nabi Zakaria ni pak belakang dia. Bila naik di melawat dia tengok ada buah. Buah pula buah luar musim. Buah yang ada dekat Maryam ni bukan buah yang ada pada musim tu. Musim tu tak ada buah tu, tapi buah tu ada dekat Maryam. Itu karamah, itu tanda kemuliaan dia. Tuhan hantar main buah luar musim dekat dia. Sehingga kan Nabi Zakaria tanya Maryam, ni buah ni main mana ni? Dia kata daripada sisi Tuhan. Tuhan hantar. Ini anak perempuan yang dikandung oleh Hannah, oleh isteri Imran ini, perempuan istimewa. Dia akan jadi mak kepada Nabi dan dia akan ada karamah. Dan anak dia Nabi Isa ada mukjizat yang besar-besar. Dan syafaat dan darjat yang tinggi. Dan rasul kepada Bani Israel. Ini yang kata Maryam ni, dia wanita hebat. Begitu. Firman Allah, wa inni samaituha Maryam. Dan bahawa aku, Hannah mak dia kata, namakan budak perempuan yang baru beranak ni dengan nama Maryam. Hannah bagi nama dia Maryam, dia kata. Maknanya ialah khadam Tuhan. Firman Allah, wa inni u'idzuha bik wa dzurriyyataha minasyaitanir rajim. Dan bahawa aku minta mak dia, mak Maryam ni, Hannah ni minta dekat Tuhan. Dan bahawa aku minta berlindung akan dia dengan engkau ya Allah. Dan minta lindung anak cucunya daripada syaitan yang kena kutuk. Mak doa macam tu. Tentang kita hari ni jadi mak, jadi pak ni, berapa orang daripada kita yang doa kat anak kita macam ni. Minta anak kita selamat daripada iblis dan syaitan. Berapa orang? Ni malam lepas ni sepuh sahabat kita kata, kalau berdoa dah. Tak pernah main masjid, orang nak mengaji, orang lama tak pernah main. Semalam main. Baca Yasin Tumi Langgang sampai Khalifah dekat. Dia pula baca jarang-jarang sekali. Dia hamba mana tertinggal-tinggal lompat di ayat ni, baca hamba tertinggal-tinggal lompat di ayat ni. Mana nak baca dia kali? Apa yang dia minta? Ada dia minta anak dia selamat daripada gangguan iblis syaitan?
Habis sangat minta anak berjaya, esok kaya bagi dia kaya. Nampu aja. Tak ada ingat nak bagi anak selamat daripada iblis syaitan. Ni kita duk baca ni cerita Hannah, mak kepada Maryam, tok kepada Nabi Isa. Dia doa apa? Dia minta supaya Maryam dan juga esok anak-anak Maryam yang merupakan cucu dia selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Pada hadis tiada daripada kanak-kanak ini, dalam hadis dia kata menceritakan tidak ada seorang pun kanak-kanak yang diperanakkan melainkan tikam makan dia oleh syaitan dengan anak jari dia ketika diperanakkan, maka teriak. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Bila beranak mai satu budak, iblis syaitan ni pergi jolok perut budak tu. Bila jolok dia teriak. Itu budak-budak bila keluar mai dia teriak. Hadis Nabi. Tonton-tonton buka dalam Sahih Bukhari ada jumpa hadis ni. Bila beranak mai ada satu budak kecil, iblis syaitan pergi jolok perut dia. Budak dia tak hati, gelak dia teriak. Patut dia gelak lah geli. Kan dia teriak. Dia kata. Maka teriak budak tu. Melainkan Maryam dan anak dia. Maryam ketika dilahirkan tak teriak. Dan anak dia Nabi Isa alaihi salam bila beranak keluar mai tak teriak. Ini disebut di dalam ini dia beritahu. Riwayat akan dia oleh Syaikhan, oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Dia kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasan. Maka menerima akan dia oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Dan menumbuh, yakni membesar budak tu akan sebagai tumbuh, akan sebagai besar yang elok. Ia tumbuh pada sehari seperti kanak-kanak tumbuh setahun. Yang kata Maryam ni dia cepat besar. Sehari dia sama dengan setahun budak-budak lain. 5 hari dia sama macam budak lain umur 5 tahun. Ini Allah bagi keistimewaan dekat Maryam, anak Hannah, anak kepada Imran. Dan dibawa datang dengannya oleh ibunya kepada segala ahbar, yakni segala ulama, anak cucu kepada Nabi Harun. Mak dia pun oleh kerana dah nazak dah budak ni aku nak dibagi jadi khadam jaga Baitul Maqdis. Bila beranak ayat main, Maryam ni dia dukung Maryam ni bawa pergi dekat ulama, ahbar ataupun ruhban, bawa pergi dekat ulama-ulama ni semua. Maka mereka yang menjadi pegawai memerintah Baitul Maqdis, dia pergi jumpa orang-orang yang pegang Baitul Maqdis masa tu, dia pergi jumpa. Maka kata mak Maryam ni, ambil oleh kamu ini Nazirah. Dia kata ambillah budak ni, Nazirah, budak yang aku nazak sejak dalam perut dulu, ambillah, tolong bela dia, bagi dia kerja di masjid ni. Pasal dia dah niat macam tu. Maka berebut-rebut padanya oleh ahbar ni. Mereka ni pun tahu ini anak Hannah, anak Imran. Ini Imran orang yang ternama, orang yang terhormat, orang yang terpuji dalam masyarakat masa tu. Bila dia main nak surrender anak dia, semua orang nak anak ni. Semua orang nak anak ni. Kerana anak imam mereka itu. Imran ni pemimpin nombor 1 mereka dulu. Imran dah meninggal. Hannah mengandung, Imran meninggal. Bila lahir budak ni nak mai bagi, semua pakat nak ada budak ni. Semua nak jaga Maryam ni. Maka kata Zakaria, Nabi Zakaria. Maka kata Nabi Zakaria, aku lebih mustahak, lebih layak dengannya. Nabi Zakaria kata, dia kata, aku yang patut jaga budak ni. Dia kata kerana khalahnya, yakni saudara ibunya pada itu. Pasal apa? Pasal Nabi Zakaria kata, bini aku dengan Hannah ni 2 beradik. Budak ni Maryam ni anak penakan aku. Dia kata, kalau mak dia nak serah dia, aku patut jaga dia. Pasal aku uncle dia. Pasal bini aku auntie dia. Nampak? Masa aku pun uncle auntie ni ada dah. Ni ada buat pasal. Jadi dia kata cerita orang yang paling layak jaga Maryam ni, cerita aku. Tak ada orang lain lebih layak. Maka kata mereka tu, hal lain kata apa? Tiada sehingga undi dia. Dia kata tak senang macam tu. Lah ni mak dia mai bukan nak berikan. Dia kata, mak dia buat mai tanya siapa mau. Lah bukan hang seorang mau, kami pun mau. Cerita nak bagi puas hati, kita undi. Kalau lawan kusum lah. Wan kusum. Dia kata siapa menang, okey ambil ke dia. Puas hati, siapa pun tak rasa apa. Maka pergilah mereka itu 29 orang pegawai Baitul Maqdis pada sungai Urdun. Dia pergi ke sungai. Maka dilontar mereka itu akan kalam mereka itu atas bahawa siapa-siapa tetap kalamnya pada ayam dan timbul, maka ia terlebih mustahak. Ambil, lempar kalam daripada nulis, lempar. Siapa kalam dia timbul, maka dia boleh jaga Maryam ni.
maka tetaplah qalam Zakaria, maka mengambil akan dia. Akhirnya jatuh ke tangan Nabi Zakaria juga. Pasal apa? Pasal dia Nabi. Pasal apa? Pasal dia Amsal. Pasal apa? Pasal bini dia Andi. Dalam syariat Nabi Muhammad pun, ada hadis Nabi kata khalah ni maksudnya mak penakan sebelah mak. Orang Arab panggil khalah. Nabi kata khalah kedudukan dia pada kedudukan ibu. Makcik kita, mak penakan yang menjadi kak mak kita ataupun adik mak kita. Mak penakan tu sama kedudukan macam mak kita. Itu dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mentakdirkan Maryam ini dipelihara oleh Nabi Zakaria dan isteri dia memang cantik. Begitu. Baik, maka mengambil akan dia dan bina baginya ghurfah, yakni satu bilik di dalam masjid itu. Buat satu bilik bagi Maryam duduk situ. Maka naik dengan tangga. Naik di atas dengan tangga. Tiada naik kepadanya lainnya. Tuan tengok apa nama Majalah 3 ke apa ni. Cerita mereka pergi ke Majalah 3 ke apa ni. Mereka pergi ke Baitul Maqdis. Mereka nak masuk. TV3 punya orang ni nak masuk tak boleh. Mereka tak boleh. Akhirnya mereka guna jalan lain apa menyelinap apa masuk. Akhirnya sampai masuk dalam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tu, naik tangga, naik di atas apa, curi-curi bawa kamera, takut sosial dapat dekat puak Yahudi laknatullah alaihim ni, dia pakai rambut kamera-kamera tu pantai ribu oleh dia kan. Bagus juga buat ni. Baik, dia kata maka dia ada satu tangga naik, sana ada bilik Maryam nak duduk. Maka tiada naik kepadanya lainnya, orang lain tak boleh naik, Maryam saja ada di situ. Dan adalah Zakaria, Nabi Zakaria bawa datang akan Maryam dengan makanan dan minuman dan segala minyak keperluannya. Dialah dia bawa pergi keperluan Maryam hari-hari. Maka dapat pada sisinya buah kayu menyalahi musim. Ini kita cerita tadi. Satu hari Nabi Zakaria naik tengok ada buah penuh, dah ada keliling Maryam mak Nabi Isa ni. Tengok pula buah tu bukan musim dia. Buah luar musim. Macam mana boleh ada ni? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaffalha Zakaria. Dan memelihara akan dia, yakni akan Maryam oleh Zakaria. Dia bela, Nabi Zakaria bela Maryam ni. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Tiap-tiap kali masuk atasnya oleh Nabi Zakaria akan mihrab, yakni tempat Maryam duduk tu, wajada 'indaha rizqa. Nescaya dapat padanya rezeki menyalahi musim. Qala ya Maryam, maka kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, anna laki hadha, dari mana mai semua buah ni? Qalat huwa min 'indillah. Kata Maryam, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala, bawa datang akan daku dengan dia daripada syurga. Ketika itu, yakni Maryam masih kecil, belum sampai masa untuk bertutur, untuk berkata. Ini yang kata tanda-tanda karamah kemuliaan dia. Budak kecil ni ambil nak tumbuh di atas tu. Patut-patut umur tu tak pandai bercakap lagi. Tapi Nabi Zakaria naik tengok buah luar musim, dah ada keliling dia terkejut, spontaneously, secara spontan keluar di mulut dia. Dia kata ni main mana ni buah-buah ni? Dia bukan tanya budak ni sebab dia tahu budak ni tak boleh bercakap lagi. Tapi bila naik tengok dia terkejut tu spontaneously, benda tu keluar di mulut dia. Dia kata mana main ni buah-buah ni? Lepas tu 2 kali terkejutlah budak ni cakap. Budak ni kata ni main daripada sisi Tuhan. Tuhan buat main daripada syurga dekat aku. Terkejut dia. Ini yang berlaku dan benda ni diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Benda ni jadi benar. Zaman Nabi Muhammad pun jadi. Satu hari Nabi lapar. Ini adalah hadis. Nabi lapar. Nabi keluar daripada rumah dia, berjalan pergi rumah Fatimah. Fatimah masa itu isteri Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi pergi rumah Fatimah. Bila sampai, Nabi kata dekat Fatimah, dia kata, ya Fatimah, ada makanan apa-apa dah, bapak datang. Fatimah ni punya sedih. Dia kata, bapak, tak ada apa di rumah saya lah. Apa pun tak ada, buah kurma tu biji pun tak ada. Nabi kata, tak ada. Nabi keluar daripada rumah dia, jalan dia. Dengan kehendak Allah, jiran mau main hantar roti di rumah dia. Main hantar roti sahaja. Main hantar roti saja. Jadi bila dia dapat roti tu, anak-anak dia, Hasan dengan Husain,
Anak Fatimah ni, anak Sayyidina Ali ni, cucu Nabi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Tengok makanan ni seronok. Fatimah kata, wallahi, demi Allah, siapa pun tak boleh sentuh makanan ni melainkan Nabi, bapa aku saja yang boleh makan benda ni. Maka Fatimah kata dekat Hasan dengan Husain, dicari tuan hamba panggil makan benda ni. Hasan dengan Husain budak-budak lari dicari Nabi, jumpa Nabi, mak panggil main makan apa semua, Nabi patah balik main. Nabi kata tadi kata tak ada. Fatimah kata bapak keluar aja tadi, ada orang main hantar roti sikit. Nabi kata mana bawa keluar main. Dia buka tempat dia simpan roti ni, buka roti dengan daging dengan apa punya banyak makanan dia ada. Hidang diletak. Nabi kata dekat Fatimah, begini sekali banyak makanan yang orang bagi dekat kamu. Fatimah kata apa? Fatimah kata ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mai sikit aja dari benda yang sama jadi. Dan kalau nak tengok banyak lagi lah hadis yang kita ada baca cerita pasal makanan sikit jadi banyak atas mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, zaman Maryam dulu Tuhan dah tunjuk dah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Bila Nabi Zakaria naik tengok, tu dia. Buah macam-macam ada. Budak ni pula pergi jawab, dia kata apa? Dia kata huwa min indillah. Makanan ni semua mai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bahwasanya Allah taala merezeki akan mereka yang dikehendaki dengan tiada hisab. Tuhan kalau nak bagi tak ada hisab. Tak ada kira punya. Tuhan boleh bagi apa sahaja. Luas dengan tiada dipayah. Tuhan kalau nak bagi dia luaskan rezeki ni, tak payah langsung rezeki duk mai. Tu kalau Tuhan nak bagi. Dia kata hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah mendoa Zakaria akan Tuhannya. Nabi Zakaria ni pun rupa-rupanya tak ada anak juga. Tadi cerita Imran dengan isteri dia Hannah, dah tua dah tak ada anak. Kemudian Nabi Zakaria ni yang akhirnya dapat hak untuk menjaga Maryam, dia pun tak ada anak juga. Sedangkan dia dah tua dah. Bini dia pun dah tua, tak ada anak. Dia pergi duduk dekat mihrab tempat Maryam diletakkan tu, dia doa kepada Allah. Nabi Zakaria minta doa kepada Allah. Artinya, tak kala melihat Zakaria yang demikian itu, maka mengetahui ia bahawasanya Tuhan yang kuasa akan bawa mai sesuatu pada lain musimnya itu. Kuasa akan mendatangkan dengan anak pada ketika tua umurnya, iaitu 120 tahun. Nabi Zakaria masa tu umur 120 tahun dah, anak tak ada lagi. 120 tahun dan tua. Dan adalah ia, yakni Nabi Zakaria ahli bait yang putih anak. Dia tak ada anak. Dia duduk jaga Baitul Maqdis saja. Dia tak ada anak. Maka mendoalah Nabi Zakaria ketika masuk mihrab pada akhir malam. Qala, kata dia, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, berilah olehmu kepada aku daripada sisi engkau itu anak yang saleh. Dia ambil tu mihrab tempat Maryam mak Nabi Isa duduk ni, dia angkat tangan minta doa, minta tangan beri kat dia anak seorang, anak yang saleh. Bahawasanya engkau Tuhan yang amat mendengar akan doa. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka menyeru akan dia, yakni akan Nabi Zakaria oleh malaikat Jibril. Dan Nabi Zakaria tengah berdiri semayang pada dalam mihrab. Jibril Tuhan hantar turun mailah dulu. Nabi Zakaria pergi dekat mihrab dan minta, ya Allah, pada akhir malam dia minta, ya Allah, bagilah dekat aku seorang zuriat pun tak ada, tapi jadikanlah dia zuriat yang soleh kepadamu, ya Allah. Dia minta pada akhir malam. Allah hantar Jibril turun bila masa dia duk minta ni, turun di dekat dia lah ni. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuka firman Allah, anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala menyuka akan dikau, yakni akan Zakaria, dengan anak lelaki. Terus Tuhan makbul doa dia. Jibril turun di haba, Pak Ya lah kalau Zakaria. Jibril turun dia kata, Pak Ya, nampak cantik, Tuhan approve permintaan. Hang akan dapat satu orang anak lelaki, siap dengan bagi nama. Nama dia Yahya, Nabi Yahya. Anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Hang akan dapat satu orang anak lelaki, nama anak hang Yahya.
Hal keadaannya membenar bagi Isa, yakni kalimah daripada Allah Ta'ala. Yahya nak jadi anak hang ni, esok Maryam dapat anak, Yahya akan mengatakan anak Maryam ni, Isa ni Nabi. Tuhan susun macam tu. Baik. Bahawasanya ia, yakni Isa itu roh Allah. Dan dinamakan dia kalimah kerana dijadikan dia dengan kalimah kun. Kun, kita dah kata kun fayakun. Kun tu maksud dia jadi. Maryam mengandung ni tak ada suami, tak ada laki-laki pernah mai sentuh dia, tak ada apa. Tuhan cuma kun, jadi, maka jadilah anak di dalam kandungan Maryam. Maka oleh kerana Nabi Isa ini jadi dengan kalimah Allah kun jadi, maka dalam Quran Allah sebut musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia Nabi Yahya akan membenarkan kenabian Nabi Isa yang dia ni dijadikan dengan kalimah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalimah kun. Dia kata wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Dan Nabi Isa dia akan jadi ikutan dan menegah daripada perempuan, dan dia akan jadi nabi daripada jumlah segala orang yang saleh-saleh. Ini Nabi Isa. Dia tak menikah. Dia ni jadi satu nabi yang saleh, yang satu orang yang diikut oleh sekumpulan orang. Diriwayatkan bahawa Yahya tiada mengerjakan kesalahan dan tiada cita-citakannya. Yang kata Nabi Yahya ni pula pun orang baik. Kesalahan tak pernah buat seumur hidup. Tak pernah buat kesalahan. Dan tak pernah teringat nak buat jahat. Firman Allah, qala kata dia, Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, betapa bagi kepada aku anak. Bila dah Jibril mai kata Tuhan dah approve permintaan hang akan dapat anak laki-laki, dia kata balik, dia kata betul ke aku nak dapat anak ni? Dan sungguh telah sampai usia aku 120 tahun. Aku lah ni dah 120 kan. Zaman tu mana ada abang boleh, abang best, tak ada lari. Umur 120, dia kata nak pergi dapat anak ni, betul kan? Sedangkan isteri aku pula Ishaq bin Fakul, bukan Fakul, dia ada zal hujung, adalah saudara kepada Hannah. Dia tu pula akhir, iaitu mandul. Dia kata aku pun umur 120, dah tua, dah mampukah dapat anak? Bini aku pula, dia ni akhir, dia ni mandul, tak mungkin dia dapat anak. 98 tahun umurnya, bini pun umur 98. Oh, kacau. Tadi kita tengok petang beri apa wanita hari ini. Saya ni pun dah tengok TV juga orang. Tak majalah 3, tak wanita hari ini, tak National Geographic. Tuan-tuan, kena tengok. Baru kita duduk dalam dunia. Pasal apa? Bila kita tengok National Geographic, yang tu yang kita duduk baca dalam tafsir Quran tu, cerita tu lah. Bila kita tengok majalah 3, yang tu lah cerita Baitul Maqdis ni. Mereka pergi bawa kamera duduk panjat naik suluh tengok gambar-gambar apa ni. Bila kita tengok wanita hari ini, ni duduk cerita yang ni. Petang tadi satu doktor perempuan tu main duduk abang pasal orang perempuan ni masa subur patut beranak umur berapa sampai berapa. Kalau umur dah 30 sampai 35, persentage dia untuk dapat anak cacat ni berapa persen dia duduk abang apa. Itu information. Itu ilmu tuan-tuan. Ilmu ni bukan soal uluhiyah dengan rububiyah Tuhan saja. Ini pun ilmu. Jadi Nabi Zakaria, apabila Jibril main habaq kat dia, akan dapat anak dia, Nabi Zakaria dia kata, kalau nak melawak pun dia kata jangan melawak dulu. Hantar aku umur berapa? Aku umur 120. Hantar bini aku umur berapa? Bini aku umur 98. Jadi 98 dapat anak ni sulit lah. Nak terima benda ni agak sulit, dia kata. Qala, maka kata Jibril, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Jibril kata yang demikian itulah Allah Ta'ala buat barang yang dia kehendaki. Hang fikirlah otak macam mana pun, kata lugu tu lugu ni berdasarkan ilmu, lugu ni teori macam ni macam ni, hang katalah apa pun, Tuhan kalau dia mau jadi. Jibril kata. Tuan-tuan, ini yang dikatakan tauhid. Yakin kepada Allah, Tuhan dia mau apa pun jadi.
Jibril ni dia kunci balik Nabi Zakaria ni, dia kunci kejap. Dia kata apa? Tak dulu. Dia kata nanti tak dulu. Dia kata ni aku dah bercakap ni benda yang Tuhan suruh aku cakapkan. Tuhan kata hang akan dapat anak. Hang jangan cerita kat aku hang umur 120. Hang jangan cerita kat aku bini hang umur 98. Pasal aku main ni aku nak habang kat hang, Tuhan nak bagi kat hang anak. Tuhan kalau dia nak bagi, siapa pun tak boleh kata tak mau. Jibril dia habang lagu tu. Daripada menjadikan anak daripada kedua kamu, Tuhan mau jadikan anak antara hampa lelaki ini, maka tiada melemah akan dia akan sesuatu. Dan kerana menzahir ini kekuasaan Allah Tuhan yang maha besar itu, mengilham akan dia, yang ini akan Nabi Zakaria, minta supaya diterima dengan dia. Tuhan hantar Jibril dia habang dulu kat dia. Takut sekali dia terkejut. Takut sekali dia terkejut. Jangan terkejut. Bini hang akan mengandung dan hang akan dapat anak. Tuhan suruh pihak benda ni. Dan tak kala ingin nafsunya kepada segera yang dipertukar dengannya itu. Nabi Zakaria bila dengar kata betul dah, memang dia akan dapat anak, dia jadi tak sabar. Dia nak cepat. Kalau boleh tak saya tunggu 9 bulan. Kita settle lah juga. Dia nak cepat. Pasal apa tu kan? Pasal manusia. Manusia ni memang wa khuliqal insan. Dan dicipta manusia ni apa Tuhan kata? Ajula. Dia mau cepat. Manusia ni Tuhan memang bagi dia mau cepat. Nak apa pun cepat. Kalau boleh hari ni. Dia tak mau dah tunggu esok, tak mau abang minggu depan, tak mau dengar. Bulan depan nak jadi marah. Pasal apa? Kita maulah. Nabi Zakaria bila dengar berita gembira ni dia nak dapat anak setelah umur 20 tahun, dia tak boleh sabar. Qala rabbi ja'alli ayah. Dia kata wahai Tuhanku, jadikanlah olehmu kepada aku alamat atas hamil isteri aku ini. Dia kata ya Allah ya Tuhan, dia kata kalau betul lah gini aku akan mengandung, aku akan dapat anak, tolong bagi mai satu alamat, satu tanda kata dia dah mengandung. Aku nak tengok cepat-cepat benda ni. Qala, maka kata Jibril, ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam illa ramza. Alamat engkau atas itu bahawa tiada engkau dapat berkata-kata akan manusia 3 hari dengan malamnya. Jibril kata tanda, kata bini hang dah start mengandung, nak dapat anak, hang duduk tak boleh kata 3 hari 3 malam. Dia kata hang nak tanda, nak alamat, nak kata signal, kata bini hang dah mengandung. Okey, Jibril kata Tuhan suruh abang, hang akan jadi 3 hari 3 malam mulut tak boleh cakap. Tak sakit, tak demam, normal elok-elok, tapi nak cakap tak boleh. 3 hari 3 malam dia tak boleh cakap. Lain daripada zikrullah. Zikir boleh. Nak bercakap sembang tak boleh. Zikir boleh. Melainkan guna isyarat sahaja. Kalau nak communicate dengan orang pun pakai sign. Pakai sign language. Isyarat saja. Dia kata wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebut olehmu akan Tuhan engkau, akan sebutan yang banyak-banyak. Dalam masa 3 hari tak boleh nak cakap tu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang tu saja hang ucap. Jibril kata, dan mengucap tasbih olehmu dalam sembahyang dengan petang dan pagi. Wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ini kita masuk kisah beranak Nabi Isa. Lepas ini kita dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, diberikan kesempatan masa dan ditambung kontrak untuk mengajar di sini. Kan? InsyaAllah kita akan sambung kisah macam mana Maryam beranak Nabi Isa alaihi salam. Kita akan tengok macam mana. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tanya pasal nisfu Sya'ban balik. Kebanyakan masjid mengadakan pada malam 15 Sya'ban majlis baca Yasin 3 kali, doa 3 kali, semayang 2 rakaat, semayang sunat nisfu Sya'ban. Sebelum mulakan majlis, Tok Imam telah cerita bahawa buku rekod lama naik ke langit, buku rekod baru turun main dari langit. Adakah ini bersabit daripada sunnah Nabi?
dan apakah kebenaran mengenai buku rekod baru dan buku rekod lama. Wallahu a'lam. Tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan benda ni daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya, membaca Yasin ni boleh pada bila-bila masa. Tak payah tunggu malam nisfu Syaban, tak payah tunggu malam Jumaat dan sebagainya. Kita nak baca bila pun boleh baca, kerana Yasin ni memang disuruh kita baca. Jadi nak mengambil sempena malam nisfu Syaban nak baca Yasin, itu tidak jadi kesalahan, dengan syarat kita tidak ingat kata ini amalan Nabi. Jangan ingat kata ini amalan Nabi, kerana tidak ada hadis yang sahih mengesahkan itu amalan Nabi. Nak baca Yasin tak salah, baca. Tapi jangan ingat kata ini amalan Nabi, baca Yasin malam nisfu Syaban. Satu. Yang kedua, sembahyang 2 rakaat sunat nisfu Syaban langsung tidak bersumber daripada hadis. Maka melakukan amalan sunat nisfu Syaban, sembahyang sunat nisfu Syaban ini bid'ah yang besar. Sama. Sembahyang ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu macam kamu tengok aku sembahyang. Sembahyang apa Nabi buat, itu sembahyang ada dalam Islam. Sembahyang yang Nabi tak buat, itu sembahyang tidak ada dalam Islam. Maka tak boleh kita mereka cipta sembahyang selain daripada sembahyang yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin tak apa, itu baca Quran. Tentu nak baca malam bila pun boleh baca. Itu baca Quran. Setidak-tidaknya dapat pahala kerana membaca Quran. Cuma kita kata tadi, jangan yang cekak dalam hati ini Nabi buat amalan sama. Kerana tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih. Nah, wallah banyak tuan saya. Mereka buat semayang ni, ada satu tempat ni semayang raya 6 buat raya. Allahu Akbar. Raya puasa semayang, okey, itu sabit Nabi buat. Hadis banyak cerita okey semayang raya yang Nabi buat. Kemudian sunat dalam bulan Syawal kita puasa 6 hari. Dia panggil puasa sunat 6 Syawal. Itu sabit daripada hadis. Cuma berbeza pendapat ulama, ada sebahagian kata mesti start immediately selepas raya pertama. Hari ni kita raya puasa, esok 2 Syawal tu dah start dah, kena start immediately. Ada setengah pendapat kata lagu tu. Tapi pendapat yang masyhur mengatakan buatlah 6 hari pada mana-mana hari dalam bulan Syawal. Lepas puasa 6 hari bulan Syawal ni, ada pula tempat dibuat sembahyang raya pula, sembahyang raya puasa 6. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila kita mula duk mereka, kita akan jadi orang yang duk mereka-reka tentang agama. Benda ni sangat salah dalam agama. Sangat salah. Nabi kata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa yang dusta atas nama aku dengan sengaja dusta, maka siap tempat dia di api neraka. Na'udzubillah. Kebaikan yang kita harap, masalah yang kita terima. Buat apa yang dalam Quran, dalam hadis kata benda tu Allah suruh buat, Nabi buat, yang tu kita buat pun dah tak larat lagi. Yang tu pun kalau kita buat dah tak larat dah. Buat yang tu tentu punya betul. Betul apa? Ni dia ayat Quran ada, ni dia hadis sahih ada kata. Tentu punya betul. Tak payah kita cari hal pelik-pelik, duduk buat apa semua berhujah dengan hadis yang kemudiannya hadis tu dibuka dalam Sahih Bukhari tak ada, dalam Sahih Muslim tak ada, dalam Sunan Sittah 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ini 6 kitab hadis, buka-buka cari pun tak ada hadis ni kita tidak pegang buat. Tak mau tuan-tuan, tak mau. Tak mau buat macam tu. Takut apa? Takut tak lagi kita pergi buat satu benda tu benda yang salah di sisi agama. Kita dulu ingat baik, tiba-tiba pergi jadi salah. Nah, mudah-mudahan kita tak jadi orang yang rugi sedangkan kita beramal. Pasal apa? Pasal amalan yang kita buat menyimpang daripada jalan yang ditunjuk oleh Allah dan jalan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, bulan puasa nak main 2 minggu lagi. Bulan puasa ni setahun sekali aja mas. Kita manfaatkan bulan puasa ni. Manfaatkan bulan puasa ni, jadikan bulan puasa ni bulan yang Allah ampun dosa kita.
bulan yang Allah Subhanahu wa taala limpah rahmat kepada kita. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita daripada api neraka atas limpah rahmat dia. Dan mudah-mudahan bulan puasa ni betul-betul jadi satu bulan yang kita melebihkan amal daripada biasa. Kalau hari ini sebelum bulan puasa seminggu sekali kita baca Quran, bulan puasa baca hari-hari. Baca hari-hari. Bahkan Nabi SAW bulan puasa lah bulan malaikat Jibril turun mai tasmih bacaan Nabi. Tentunya kita baca hadis di Jultung baru. Bila Fatimah mai, Nabi panggil mai duduk sebelah Nabi. Nabi bisik dekat Fatimah apa? Nabi kata Jibril selalu turun sekali aja dalam bulan puasa. Habis-habis kuat 2 kali. Untuk nak semak bacaan Quran yang dah diturun kepada aku sebelum ni. Tapi kali ni Jibril turun 2 kali. Aku tak tahu apa pasal Jibril turun 2 kali dan semak betul-betul bacaan aku, melainkan pada rasa aku, Nabi kata dekat Fatimah ni, pada rasa aku ni, orang Allah kata pada firasat aku, ajal aku sudah dekat. Maka kerana tu Jibril turun dan semak bacaan aku sampai 2 kali. Bila Nabi kata macam tu, Fatimah nangis. Menangis pasal apa? Pasal dia rasa tak lama dia akan kehilangan bapa yang sangat dia sayang. Yang sangat dia sayang. Tapi Nabi kata dekat dia, sebaik-baik orang yang menyusul aku selepas daripada wafat aku, Nabi kata Nabi kata dekat Fatimah anak. Sebaik-baik orang yang akan menyusul aku selepas daripada wafat aku ialah Nabi kata dekat Fatimah. Aku mati, tak lama lepas aku mati, hang mati. Sejarah membuktikan cukup-cukup 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah pula wafat. Fatimah wafat pada usia muda. Benda-benda macam ni sabit daripada hadis yang sahih. Kita baca, kita pegang, kita penuh keyakinan. Pasal apa? Sabit daripada hadis yang sahih. Cerita-cerita macam ni. Mudah-mudahan Allah selamat kita daripada tertipu dengan ilmu-ilmu yang pelik-pelik, dan mudah-mudahan Allah kekalkan kita di atas taufik dan hidayah dia, dan mudah-mudahan Allah ampun dosa kita dulu, hari ini dan ke depan esok. Kalau kita ada buat salah, Tuhan bersedia untuk ampun kita. Saya di kesempatan ini minta maaf daripada tuan-tuan dan puan semua kalau selama kuliah saya di masjid ini ada sesuatu yang menyentuh hati tuan-tuan, mengguris perasaan tuan-tuan, menimbulkan rasa tak puas hati di kalangan tuan-tuan. Kelemahan itu terhasil daripada kelemahan diri saya sebagai manusia biasa. Yang baik itu daripada Allah dan tak baik itu silap saya. Kita